Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang menjadikan kita daripada tak ada kepada ada. Pada hari ini Tuhan hendak baik kepada kita, boleh sama-sama kita ikut lagi ruangan pengajian kita dalam masalah yang baru pula, iaitu jalanan Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala dalam masalah nak turunkan hukum di atas seorang, sama ada hukum tu jatuh agama, murtad, ataupun keluar daripada agama, jadinya kafir tak beriman, ataupun jadi fasik dan jadinya seterus-terus daripada hukum-hukum tu. Tetapi kita nak mari cakap pada hari ini, kita nak faham masalah cara Ibn Taymiyah dalam masalah dia itu masalah mengkufurkan, masalah takfir. Kerana ada daripada ahlul fitnah wal bid'ah ni banyak dok tuduh kepada Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala perkara yang bukan-bukan, perkara yang jadi kezaliman, yang wajib kita sebagai orang Islam yang tahu kebenaran kena beri keterangan. Sebab itulah kita ni mari akadnya majlis ni supaya kita mari tengok dengan cara jelas, cara nyata, kata bagaimanakah apa yang dituduhkan oleh setengah-setengah daripada manusia yang tidak ada warak lagi takwa terhadap ulama Islam yang berjaksa di dalam agama Islam. Dia itu tidak berlakunya adil dalam masalah perbincangan ilmu, tidak ada keinsaf, tidak ada kesedaran dalam masalah nak membincangkan masalah ilmu. Itulah membawa kepada kita ini kena mari betul semula. Walaupun bagaimanapun, pasti kita nak betul tu bukan kita nak kepada orang yang tertentu tu, bukan. Kerana walaik ke orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala hendak kita baik ni, sebab dia suka nak kepada jalan tu dia tak bertaubat dah. Dia duduk setara tu lah. Tak akan tetapi kita nak mari betul kita hijau di kesamaran yang dia bawa datang. Kepada diri kita tak ada nak. Nah, kepada diri itu kita tidak ada nak kepada diri dia. Kita nak kepada kesamaran yang dia bawa datang. Kita ni nak apa? Nak menjelaskan kesamaran hak dia bawa datang mari kepada umat manusia. Supaya apa? Supaya kita ni nak menjauhkan umat manusia daripada kesamaran yang jadi kezaliman dan jadi perkara yang tak benar. Perkara yang tak benar. Itu tujuan kita. Bukan makna kata apabila kita jumpa kaca tepi jalan, jumpa paku tepi jalan, duk cari siapa awak jatuh, siapa awak pecah, dia bukan kerja kita.
Kerja kita, benda tu tubik lepas daripada batas jalan raya supaya umat Islam itu boleh jalan dengan cara selamat. Gitu ya. Nah, dan kita tak ada nak kepada orang yang tertentu dan tidak nak kepada syakhsiah yang tertentu sebagaimana dakwaan itu bukan. Itu patut kita pendengar ni harap kepaham yang molek-molek dah. Kita nak di kesamaran yang dia bawa datang. Kemudian kita nak betul di kesamaran tu. Diri dia biarlah Tuhan cara ambil sendiri. Kalulah Allah Subhanahu Wa Taala nak buat lagu mana, itu hamba dia. Bukan makna kata kita kena pergi gaduh dengan diri seorang. Baik. Jadi adalah orang yang katanya Imam Ibn Taymiyah ni mudah nak kafir kat orang. Hingga usalli pun jadi kafir juga orang. Nampak tu tak? Dia nak tutup di kalangan tutup guru dia hak waktu tubik dusta di atas umat Islam ni. Kata usalli tu hadis tu adalah Sahih Bukhari Muslim. Nah, riwayat, tetapi walaupun dia sendiri orang cakap sendiri tu dikena hujah dan dikena kemukakan oleh manusia orang alim juga, erti juga kepada dia tak ada jalan nak pergi kanan dah, tapi dia berdegil. Nah, tak saya bertaubat kerana dia nak tahankan diri dia di dalam api neraka ya Allah Subhanahu Wa Taala cedek. Sebab apa dia boleh pilih dengan cara lagu tu? Kerana dia turut hawa nafsu yang dia berasa kata selamat apabila dia turut hawa nafsu tu. Nampak tu tak? Dia sebagai tok guru yang besar juga, ada nama juga. Riwayat kata hadis usalli ni ada di dalam gamah, ada di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Orang periksa boleh nak ayat kata ada ke tak ada. Dia dapati kata tak ada. Dia kacau lagi ayat kata ada. Kita mengaji dah Sahih Bukhari. Nah, ada masa kita duduk mengaji Mekah dulu. Pas mana orang nak kata nak tengok katik cepat tubiklah supaya menyelesaikan masalah. Dia kata kita ni terlupa kitab tu di Mekah. Baik, itu cara lari ahlul ahwa, ahlul yang lebih dalam agama ni ya lagu tu. Kalau dia anak murid dia tu pergi Mekah tak buat kelik juga kitab tok guru. Mana kan anak murid ni lagu mana tok guru ni dok kena ada masalah ni. Kita pergi ke Mekah ni tahun tula ni buat apa tak buat kelik kitab tok guru. Nampak nak ayat lagu mana lagi? Anak murid tak boleh herat, anak murid tak pakai, anak murid berih kata. Nampak je tak? Gitulah kita kecek pasal tani dengan mudah-mudah. Ya gitu sebenarnya benar tak ada, tetapi dia tak mengaku tu benar tak ada sebab ahlul ahwat dia degil. Nampak tu dia degil. Ya kata aku nak jadi lagu aku masuk neraka pun tak apa. Ya lagu tu ahlul ahwat. Sebab tu kita ke sunniyin tak usah dah ambil lah diri orang tertentu gapo. Kita ambil betul di syubhat. Di kesamaran dia bawa masuk dalam agama kita yang bersih ni, kita cuci benda tu, bersihkan benda tu. Sudah. Orang dia sebagai hamba Tuhan nak hadap ke mana nak buat agama serah Tuhan. Allah Subhanahu Wa Taala ada jaga agama dia. Baik. Dia kata adalah orang kata kepada Ibn Taymiyah tu, kita nak tengok kesamaran hak dia lah. Lepas tu kita nak betul tengok jalan Ibn Taymiyah dia kata tu serupa tak serupa. Tu. Dia kata misalnya ada berbelah-belah kitab yang dikarya oleh para ulama salah dan khalaf yang dahulu dan yang ada pada hari ini. Memang dah hak duk kecek masalah nak turun hukum di atas seorang. Nak kata orang ni bukan orang Islam ke, orang munafik ke, orang fasik ke, orang kafir ke, orang murtad ke. Memang ada semenjak dulu sehingga sekarang dah. Ini tempat yang senapak ke. Mana-mana apa kalau kita nak kecek masalah sejarah lagu ni, tak ada masalah. Tetapi kita nak pergi bubuh kepada orang tujuan kita kecek tu tujuan bercakap pen kita tu gapo. Situ tempat kena kita periksa dan situ tempat yang kita kena duk mari bincang. Bahawa tidak boleh bermudah-mudah di dalam hukum, di dalam menghukumkan kufur dan murtad kepada seseorang. Dan murtad kepada seseorang. Memang dah kata tak boleh kita nak gaduh main. Nagi royak kata dia ni hukum kufur lalu. Seumpama ada hukum terhadap ahli sunnah hari ni, tiap-tiap orang beriman mengikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala khabar dia dalam Quran, orang ni kafir. Nampak tu tak? Siapa dia turut apa yang Tuhan royak dalam Quran, dia kira terzahir di sisi dia tu tasbih, jadi kafir. Ada kitab-kitab mereka dah semua. Nampak tu tak? Ni perkara-perkara yang nak kita faham molek. Kita buat salah, kita ni hukum di atas umat Islam.
kita yang mengeluarkan perkara-perkara tersebut, tetapi kita pergi bubuh atas orang. Ini adalah kesalahan yang patut umat Islam kita ni sedar diri. Kata mereka ni nak bawa kita pergi ke mana? Tu lah, nak bawa kita tu ke mana? Seorang ni pada waktu baik lah, ada orang waktu baik kita. Di antara kita ni, dia kata kita nak tengok masalah ni. Masalah kata tak boleh, tak mudah kita nak kafir ke orang ni. Walaupun orang tu buat salah pun sekali pun tak boleh. Ibn Taymiyah orang salah ni kufur dah. Dia nak gambar kepada umat manusia tu dengan itu gambaran. Nampak? Dengan itu gambaran. Di antaranya kita Ahlul Qiblah. Kita Ahlul Qiblah bagi siapa? Bagi Syekh Muhammad Zaki Ibrahim. Muhammad Zaki Ibrahim. Dia ni afallahu anhu lah. Maka para ulama ahli sunnah wal jamaah, maka para ulama ahli sunnati wal jamaah, ahli sunnati wal jamaah, yang naklah ahli sunnati wal jamaah ni. Tapi kita nak tengok kepada konsep dia, taklah tengok pada dasar yang dia itu sunnah sungguh ke tak sungguh. Kita tengok pada tingkah laku dia, tengok pada pegangan dia, tengok kepada cara mikir dia. Adakah selaras molek, berbetul molek dengan sunnah Nabi kita, dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala? Kau tidak nak mengaku tak payah, pia-pia boleh mengaku. Akan tetapi kita nak pandai tengok di cara dasar dan jalan-jalan yang mereka dakwa-dakwa di atas lidah-lidah mereka. Kalau berpenuh amalan dengan mereka penuh cara mikir dengan cara menolakkan hadis-hadis Nabi SAW dengan dakwa kata hadis Nabi ni tak ada beri faedah yakin dan umpamanya, itu kita yakin dengan cara nyata kata mereka itu bukan ahli sunnati wal jamaah. Walaupun nak lahongkan perkataan dia, suara dia sampai kepada langit pun tak boleh kita nak percaya. Ini sikap yang dijalankan oleh tokoh-tokoh ulama kita. Nampak tak? Ini sikap yang dijalankan oleh tokoh-tokoh ulama kita. Sebab tu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dia kata, wali Allah Subhanahu wa ta'ala mereka yang tahu akan Al-Quran dan As-Sunnah. Walaupun dia boleh jalan atas udara, jalan atas air, jalan atas api, buatlah perkara-perkara yang manusia biasa tak boleh nak buat, tetapi kalau yang mukhalafah menyalahi Al-Kitab wa Sunnah, tak boleh kita percaya. Tu tokoh ulama kita. Jalannya ulama kita lagu tu. Nampak tu tak? Jalannya ulama kita lagu tu. Sebab tu kita kena bergagah dalam arti kata kena membawa datangkan ilmu kepada masyarakat. Jangan kita membelakangi ilmu diri kita ni. Sebagai da'i pendakwah ni, nak jadi tok guru, nak jadi ustaz, jadi gapo pun, kena ada ilmu yang nak kemukakan kepada masyarakat. Kita kena menggerbankan diri kita, masa kita, tenaga kita, umur kita, harta kita untuk mempertahankan akan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Buat lagu mana? Kena tujung sama dalam buku-buku, kena mengaji, kena tengok, kena baca, kena talaqi, kena berguru, kena hafal, kena buat bahasa, gitu dan kini. Beberapa perkara sebagai alat-alat untuk kita menghasilkan ilmu daripada orang-orang yang nak bagi ilmu kepada kita, daripada guru kita dan alim ulama kita yang ambil ilmu itu daripada Rasulullah dan para sahabat dan tokoh-tokoh ulama. Barulah kita itu bawanya perkara itu kepada masyarakat berasa kemah molek, baru nyata molek, baru jelas molek. Kalau tak sampai situ, kita tak sah. Sokong, jadi orang sokong pula. Tak sah cakap, kita jadi orang sokong pula. Orang sebarnya video, orang sebarnya suara, orang mengajak kepada majlisul ilm, majlis-majlis ilmu umpamanya, itu kita hijau tu pula. Nampak tu tak? Heret orang pula nak mengajar sendiri tak boleh. Sebab kata kita ni tidak ada kekuatan, tidak ada apa, tidak ada kebolehan yang kita sendiri itu tak usaha dan sebagainya. Baik. Alhamdulillah dengan hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, mengarang kita ini dalam dan mereka sebut dengan tegas lelaki yang telah dikufur, dimertakkan dan dihukum bunuh tadi dengan apa yang digariskan oleh para ulama kita. Mana kata ia nak kemukakan kepada masyarakat, kata Ibn Taymiyah ini menyalahi para ulama. Sebab apa? Ibn Taymiyah apabila salah, satu salah itu dia kena hukum dah.
Turun hukum selalu dah. Tidak tunggu syarat, tidak tunggu tegah, tidak tunggu kita nak faham dulu iqamatul hujjah kepada dah. Semua tu makna kata yang nak gambar kepada masyarakat kata Ibn Taymiyah kafir selalu. Ada pun ulama kita dak yang ada cara. Hak tu hak yang nak ayat kepada kita. Adakah benar? Al-jawab bitafsil nanti setelah lagi. Dengan cara detail setelah lagi. Dengan cara jumlah tak benar. Nampak tak? Tak benar. Tak benar perkara yang seorang mudda'i ni, orang yang dakwa ini duk ayat kepada masyarakat. Tidak benar sama sekali. Nampak tak? Tidak benar sama sekali. Baik. Dia kata summa inna ahlal qiblah. Summa inna ahlal qiblah. Kemudian dia duk baca lah ibarat daripada Syekh Zaki tu. Baca ibarat daripada Syekh Zaki Ibrahim tu lah. Dia ni salah satu daripada Tok Guru orang Mesir. Duk dalam tarekah Sufiyah. Ada tarekah dia lah. Ada masjid dia ni. Kalau kita pergi di Azhar tu ya mari duduk balik Ja'fari, kita jalan lagi sikit lagi, naik taksi kan naik apa, ya ada masjid sebelah batas duduk balik duduk balik kiri, balik sana tu. Tu puak-puak dia ada satu masjid duduk situ. Makna kata ada lah kumpul dia puak dia tu. Nampak tu tak? Banyaklah dia duduk dalam tarekah As-Sufiyah. Kecil mudah-mudah gitulah. Dia kata inna ahlal qiblah. Ni Syekh Zaki ni lah kata. Yang mana oyak kata Syekh Zaki ni sebagai tokoh ulama ni tak serupa jalan seumpama Ibn Taymiyah. Syekh Zaki ni orang baru ni ya. Orang generasi Syekh Yasin hak kita ni ya. Syekh Yasin Syekh apa? Nama murid orang pula tu. Syekh Yasin hak kita. Ada mana ya karik kata. Kalau bahasa petani panggil karik, kedekuk. Nampak? Orang lain tak boleh ngaji dengan tok guru kita. Nampak? Orang lain tak boleh ngaji, tak boleh ambil ilmu daripada tok guru kita. Itu dia. Sedangkan Syekh Yasin sendiri tu ambil ilmu daripada orang yang faham salah, orang akidah salah. Banyak mana tak ada gapo. Masalah ilmu ni tak boleh kita nak buat katuk main. Tetapi orang yang otak tak ada luas mana ni duduk dalam burung tu pasal dia lah. Kata dia ni tak ada beri mana lah cara-cara. Sebab tu lah cara mikir dia beku sikit. Beku banyak tak ada sikit, tak beku banyak. Itu orang baru-baru ni tak sepatut dia buat ikut main lah cara-cara mikir lagu tu, supaya kita boleh duduk di atas muka bumi ini dengan cara selera molek. Jadi bebas molek, senang molek, tak ada bergantung dengan cara mikir yang spesifik umpama tu. Kita bergantung pada orang yang cara mikir luar-luar, cara mikir penuh-penuh, hadut di atas pantas Islam yang benar dengan alasan bukan dengan tuduhan. Dia kata inna li tauqid. Inna li tauqid. Mana? Inna ahlal qiblati tuqinu tamaman. Ini kita nak baca dengan apa yang ustaz seorang tu dah baca. Ibarat kita tengok juga dalam kitab asal tu, kitab asal tu pun ada di tangan kita. Akan tetapi kita nak baca mengikut apa dia baca. Tuqinu tamaman bima qarrarahu jumhur ulama'i wal fuqaha'i wal usuliyin wal mutakallimin wal hadis wal mufassirin. Salafan wa khalafan. Tak kira salah, tak kira khalaf lah. Dia kata mana? Sesungguhnya kami ahlul qiblat. Puak-puak kita ahlul qiblat lah. Itokin, mana yakin dengan cara sempurna dengan perkara yang telah memutus akan dia oleh jumhur ulama dan tok fiqh dan puak-puak usuliyin, puak usul fiqh lah, dan puak mutakallimin, puak ahli kalam, dan puak ahli hadis, dan puak ahli tafsir. Kumpulan ahli tafsir lah. Puak-puak ni mana kumpulan, golongan tu. Sama ada salafan wa khalafan, dulu kama dia. Dulu kama dia. Gana apa nak ayat? Bahwasanya Islam la yubihu takfirul muslimat. Makna kata Islam kita ni tak harus kita tu gapo mengkufurkan seorang Islam awil hukma bisyirkihi au biriddatihi. Tu tak boleh kita. Sebagai orang Islam ini tak harus kita nak mengkafirkan seorang muslim ataupun menghukumkan seorang muslim itu dengan syirik ataupun dengan riddah, murtad lah, riddah ni. Tu atau mengeluarkan dia daripada lingkungan daerah Islam.
Tak boleh kita nak buat mudah-mudah nak buat keluar tubik daripada rikungnya orang Islam, tak boleh. Pion iaitu puak-puak tok fiqh, usulin, puak-puak ahli ahli usul fiqh, dan puak ahli kalam, dan puak ahli hadis, dan puak ahli tafsir. Ni nak ayat kata. Nah, tak boleh kita nak hukum kufur kepada orang Islam dengan syirik ataupun dengan riddah. Tu dia. Pas waktu baik perkataan ni nak ayat kata Ibn Taymiyah ni gaduh lah. Mana kata dia ni hukum orang kufur lah. Sebenarnya kita telah baca dah nas daripada Ibn Taymiyah. Dia tu tak mudah nak kata kafir ke orang masa Allah usalli tu, sebab dia tu maksud lagu lain. Seorang lelaki yang muftari ni yang iftirak ni dia kata yang nak tujuan lain. Situ yang nak kita faham jadi molek tu. Ataupun memperharuskan darahnya. Ataupun memperharuskan darahnya. Ataupun nak baca salat awistibah adamihi. Ataupun nak menghalalkan darah orang mudah-mudah. Nah, ayat kata puak kita ni tak ada nak mengkufurkan orang mudah-mudah. Nah, tak ada nak menghalalkan darah orang mudah-mudah. Tak ada di sisi puak-puak kita. Puak mana? Puak yang bukan puak Ibn Taymiyah lah kejap mudah-mudah. Puak Ibn Taymiyah ni puak mudah kufur ke orang. Tapi ya puak Ibn Taymiyah puak pegang akidah salah lah sekarang. Kejap mudah-mudah. Ayah kata bukan puak ni pegang akidah salah. Puak ni pegang akidah mujassimah. Tu. Apabila kita tuduh kata orang ni pegang akidah mujassimah, takkan kita kafirkan dia? Kalau lagu mana? Kita kafirkan dia. Orang ni pegang mengikut Ibn Taymiyah. Puak ni puak mana? Puak Khawarij. Takkan kita halalkan darah dia dan maruah dia dan harta dia? Cuba kita tengok pada hakikat. Orang duk kata puak kita ni Khawarij. Iaitu dia menghalalkan darah kita. Dia menghalalkan harta kita. Dia menghalalkan maruah kita. Nampak? Orang ada pegang, orang ada kena tuduh puak-puak hak kata pengikut Ibn Taymiyah ni puak mujassimah, puak apa ni kata kufur. Kau boleh? Sebab mujassimah ni kafir. Di mana kata tak boleh kita nak mengkufurkan orang gitu lagi ni? Sedangkan dia tiap hari mereka tiap halakah, tiap kali cakap di mana tempat pun. Orang ni mujassimah, orang ni khawarij. Gapo nama? Orang ni halal darah, orang ni dihukum kafir. Tu. Pahak baca mari ni nak pertahankan apa? Kalau di Mesir kita kenal tarekat ni. Nak mempertahankan kubur, nak mempertahankan mereka hak tu ya yang nak pertahankan kubur, nak menazarkan kubur, nak sembelih, nak gapo nama habis itu. Nampak je lah, bawa mereka dalam agama tak apalah benda ni molek gitu-gitu ya. Hijab dia. Nampak je lah. Tu dia. Kita pegang noktah kena kata mereka ni dia hukum gapo terhadap kita. Bahkan sama-sama ada, bayangkan jangan tuduh. Hak demo ada, hak kita pun ada. Pakat-pakat bayar. Jangan tuduh gimana. Ni bukan tuduh orang biasa, tuduh ulama. Nampak je tak? Kata orang ni hina Imam Syafi'i, hina imam tu imam ni. Orang tanya, dia hak kata lagu tu. Kesek dia duduk di mana? Yang mengajar di masjid mana? Untuk guru tu nama gapo? Senyap lagi. Tak boleh nak kata, tak boleh nak rakyat kata, duduk rakyat ke orang ni tak pakat Imam Syafi'i, orang ni hina pada Imam Syafi'i, gini. Orang tanya tadi mengajar di masjid mana, untuk guru tu nama gapo, bila yang mengajar? Senyap lagi. Ada pun ada hukum kau orang mujassimah lah, ada hukum kau orang khawarij lah. Ada tak ni? Ada dengan orang hak mengajar, ada dengan video, ada dengan masjid, ada dengan tanggal. Nak apa ni? Tu nak ayat kata hey ahlus sunnah kita nak zalim ke orang. Kenapa Zahabi tak boleh nak mengajar? Tak boleh naik pergi jawatan mufti pada zaman dia. Kerana ada apa ni? Imam Ibn Abi Ais sampai ke isteri dia ni dikenal menikah lain. Sebab apa? Sebab dihukumkan oleh mereka ini dalam sejarah. Kita Ibn Taymiyah ni kena bakar, kena kamu. Kenapa? Kerana mereka inilah hukum terhadap ulama kita kata dia ni adalah gitu lagi ni. Sedangkan bila baca dalam tempat baca tak mengharuh ataupun memperharuhkan darahnya ataupun istibah hadamihi. Dia bagi jelas siapa? Hatta
Sehingga Syekh Sanusi, orang awam nas tak reti a'rad, tak reti jirim jisen jauh apa tak reti sekarang apa sah dak email di sisi Syekh Sanusi ni tak sah. Ni kalau yang tahu belakang ni mereka, kenapa mereka itu sekat senyap. Syekh Syirazi tu yang kitab bagi al-lumat, dia katakan faman i'taqada ghairu ma asharna ilaihi min i'tiqadi ahli al-haq al-muntasibina ila al-imam Abi Hasan al-Ash'ari radhiyallahu anhu fahuwa kafirun. Sesiapa yang i'tiqad lain daripada apa yang kami isyarat kepadanya daripada i'tiqad ahli al-haq yang nisbahkan kepada Imam Abi Hasan al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala, fahuwa kafirun, orang ni orang kafir. Ni dalam sejarah doa. Kenapa kita sakat? Kenapa kita senyap? Hal ini nas ada juga. Adakah perkataan Ibn Taymiyah yang kata siapa dia tak ada etika supaya aku etika, ataupun orang itu tak ada etika seumpama Imam Ahmad etika, fahuwa kafirun halalud dam? Ada. Seumpama sarih dan wadih nyata seumpama Syekh Abi Ishaq Asy-Syirazi kecek di dalam kitab syarhu kitab al-lumat, syarah usul fiqh. Kalau ke mana? Ini tempat yang kita sebagai umat manusia, umat Melayu, kita dah tutup otak oleh mereka ini berkorong-korong. Dia buat perkara yang boh tak kita, dia buat angkara yang boh tak kita, dia buat fitnah yang fitnahkan kita, dia dusta mak, dia dusta di atas kita. Kata dia. Tapi mereka ini pandai cara. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Kita ni orang mana royak ya. Tuyok ratiknya gitu gini ratik pandang suara sejuk dengan gitu huraya ke apa. Ya Allah, cara dia. Nampak sudah? Sebab itulah kata, dengan itulah katanya para alim ulama dan guru kami kata al-haqqu ma'ana. Kebenaran itu ada di sisi tangan oleh ahli sunnah, oleh sunnah. Akan tetapi cara kita tu tak pandai seumpama dia. Sebab tu orang awam tu banyak kegi kau dia. Sebab kan dengan cara gaya orang umur 41, 42 Allahnya makannya gitunya bubuh tunya bubuh ni sampai kau orang awam nampak tadi dia ni seumpama image ni. Seumpama bukan image, seumpama nak ambil kesikah ambil kepercayaan daripada hati-hati dan cara-cara memikir orang awam ikut hal ni kau ya. Doa mari kok mana, mui mari kok mana, mari ada belaka. Nah, mahmata halap nama duk royak kau ada belaka. Apabila orang yang tak suka cara mikir dia, orang tu kamu dah tu, tu Wahabi tu, tu Khawarij tu kok Mujassimah tu. Ni nak ayat cara mereka permainan mereka terhadap ahli sunnah ni gitu cara permainan mereka. Nampak tu dah? Ni sikit baru kita waktu baik. Apabila kita waktu baik maksud lagu ni, waktu baik ibarat lagu ni, mereka ahlul ahwa dia putar kot lagu tak? Sebab kan mereka ni dia tak ada nak kepada kebenaran. Yang nak orang tu ikut dia. Nampak tu tak? Seumpama seumpama Yahud, dia tak ada nak ni orang tu masuk agama dia sebab dia kira hal lain tu menatai belaka. Tapi hatta tattabi'a millatahum, kena ikut dia. Walan tarda anka al-yahud wal nasara hatta tattabi'a millatahum. So ikut dia. Ikut mana katanya ulama? Ikut mengikut hawa yang nak. Ya harap paling nak akhir reba tadi dia. Tapi baik ada reba semua cara mikir yang laka nak munuh kau orang. Dia orang perempuan dia nak tutup aurat. Pakai seumpama hijab dalam Islam, tapi dia nak tutup hijab tu baik daripada manusia yang lain. Hak bukan berbangsa Yahudi. Ahlul ahwa ni mereka baca nas tara mana kok mana, tak ada dia tak ikut. Dia tahu dia lekak ikut lain pula. Dia tahu dia lekak ikut lain sebab apa? Sebab mereka ni tak ada nak pada benar-benar. Laisa ahlu li husni zan. Bukan ahli yang kita sepatut husnul zan dengan mereka. La, bukan. Hemalat tu lah. Ni cara mereka tu putar balik mereka gitulah. Ni saya nak raya apa kita perhati ya? Apabila kita hujah dia tak nak dia rekod lain. Sebab dia nak pakai hak dia sebab duduk dalam otak dia tu hak dia tu lah makna kata wahyu. Walaupun tak ada dari Quran, tak ada dari hadis, hak tu hak wahyu. Hak tu dia pergi lagi tu. Mereka
kecil lagi duk nangis. Kecil lagi orang dewasa, orang tua ke apa tak gitu. Nampak tak? Tapi tak ramai, tapi rajin buat kerja buat ni. Nampak tak, dalam internet dalam mana ada ni buat ni. Nampak? Tu dia nak kita tahu molek dah. Tu. Dengan menuduh, dengan memudah apa nama tu? Dengan apa tu dia tulis tu? Dengan apa? Dengan memudah dengan perkataan kutil, dibunuh. Tak bolehlah kita nak mudah-mudah. Nah, kata orang ni dia kena bunuh. Dia nak ayat pada Ibn Taymiyah. Nah, usalli saja dibunuh. Ya Allah, ya Allah. Nah, kita ni tak ada kecek banyak. Orang kata lagu ni lemah daripada nak iqamatul hujjah di atas kita. Lemah. Ajiz. Lemah sama sekali. Tak kuasa nak mengiqamatul hujjah, makna kata nak kemukakan hujjah dengan hujjah tak kuasa. Wallahi tak kuasa. Tak kalau nak kecek apa nama perbincangan ilmiah sampai kepada mubahalah mati. Mereka ni ya tahu kata dia ni duduk di atas benda tak benar, duduk di atas benda dusta, tapi cara dia hilah apa ni, lekak gini. Kau jadi katanya Syekh Muhammad Zaki Ibrahim ini, dia kata menghalalkan darahnya ataupun hartanya ataupun maruahnya madama lam yarudda 'ala Allah hukma. Selama mana tak dia tu seorang itu tak ada menolak hukum Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak? Selama mana dia tak menolakkan hukum Allah Jalla wa ala. Baik. Seolah nak kemuka kata orang tu selama mana dia tak tolak hukum Tuhan, dia nak buat gapo apa buat lah. Lepas Quran masuk nanti siapa pun tak apa. Seolah kata lain daripada kata dia tak tolak hukum Tuhan, okey, tak ada masalah. Tetapi mereka ni Almaniyun, fak sekolah tadi tu duk tolakkan hukum Tuhan tiap apa panggil? Tiap pagi, tiap petang, tiap siang, tiap malam, tiap hari kerja mudah-mudah. Mereka ni tak tubik pertahankan dengan cara sungguh-sungguh. Hak dia nak pertahan ni, puan nak mengajak klik kepada tauhid yang sebenar, iaitu jangan seru lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Hak tu yang dimusuh bagi dia. Ada pun orang nak heret hijab tubik daripada orang perempuan. Orang nak menjatuhkan hak. Mana kan nak menjatuhkan hak hukuk ni, mana hak ni dalam masalah bagi harta hak Islam suruh tak sah bagi tu hak Islam pakai menetai kata hak Islam ni tak padat, tak sesuai dengan semasa. Mereka ni tak duduk gaduhan. Nampak tu tak? Ini ni madam lam yarudda 'ala Allah hukma. Orang lelaki ni dia buat hukum syarak baru. Dia ayat kata orang tu wajib kita menyaringkan, menderahkan dengan lafaniat sehingga mengganggukan orang di tepi, dan wajib juga orang jadi makmum baca Quran derah supaya dengar sampai menjadi yusyawishun nas. Ini agama Tuhan. Sampai sini ni lagu mana? Boleh ke tak kita sebagaimana orang Islam dok disyaratkan hukum yang menyalahi dengan gama maqasid, matlamat islah asal. Matlamat islah asal tak boleh kita mengganggukan orang, tapi hak ni mengganggukan orang dan dia mewajibkan orang buat kerja lagu tu. Apa hukum ustaz? Adakah perkara lagu ni Syekh Muhammad Zaki yang kamu itu bawa datang di sini dia nak aku? Kita kata dia tak aku. Dalam kitab yang mana yang aku lagu tu? Kita ambil perkara yang muttafaqun fi, yang kita senapak ke antara dengan anak dua kumpulan hak senapak ke, mari turun di atas apa yang kita duk khayal, duk tasawur dalam otak kita mengikut hawa hak kita nak. Adakah boleh lah tu? Dia tak kena lah tu. Nampak tak? Kita kata kepada dia wajib berzakat. Kita kata ni nak rupa lah, kita kata kepada dia wajib berzakat. Dia kata tak wajib bayar zakat. Zakat tu tak wajib. Hak ni hak rupa lagu ni barulah kita nak kafirkan dia. Orang nu mai royak kata ya buat hukum syarak baru. Orang kata ini bukan agama Tuhan, dia kata ini agama Tuhan, wajib mu kena buat. Soal kata
paling benda luar serupa. Soalan kata duit kan, paling kau ni rupa lagu ni, paling kau ni rupa lagu ni, paling apa duit? Wan. Nampak tak? Wajhun wa dhah. Muka dan belakang dia. Hak tu nak pakai duit. Kalaulah kita kata orang ni mewajak kata zakat ni tak wajib, jatuh agama. Ya, memang jatuh agama. Kalau orang mewajak kata semaya kita kena usalli dengan cara deras supaya mengganggukan orang dalam masjid, hak ni wajib. Kalau kita tak buat dosa. Apa hukum? Tak apa, hak ni tak apa. Tak, bukan tak apa, salah. Tasyri'. Hukum lain daripada Allah SWT, jatuh agama, murtad. Itu dia. Faham tak tu? Tu. Wa ma lam yunkir ma'luman min ad-din bid-darurah ataupun ma'ulima min ad-din bid-darurah. Perkara yang tahu nyata-nyata daripada urusan agama dengan cara tak ada kira banyak. Celak mata ada semaya, celak mata ada haji, celak mata ada dua semaya hari raya setahun. Kita ke engkau benda tu, jatuh agama. Memang jatuh agama. Tetapi sebaliknya kita disyaratkan lain daripada tu. Tiap-tiap tahun wajib kita kena semaya raya so lagi. Sekarang setara orang hadut sokong raya ni tadi tu tak berani nak ayat kata semaya raya ni tu sunat. Tak berani. Dia kata ada istiadat. Tradisi, apa nama orang panggil dalam bahasa Malaysia tu? Tradisi. Tradisi orang Melayu kita. Tak kuasa, tak berani nak sandar pada agama. Kalau dia sandar pada agama, kata ini wajib kita kena semaya raya ni. Apa hukum dia sisi ustaz? Syekh Muhammad Zaki kata boleh. Jangan kata dia lagu tu jumpa dengan dia esok, dia akan beri tangan ni kita. Sebab apa? Dusta di atas dia, dia akan mengadu pada Allah SWT. Dusta di atas dia. Jangan buat main. Kita ni orang ada akhirat ada. Orang mati hidup kelik. Bukan mati-mati jadi macam tanah tu. Bukanlah tu. Nah, semua apa nama? Semua orang Islam kena tahu. Semua orang Islam kena tahu. Memang misal puasa Ramadan wajib, kalau dia kata sunat, itu boleh membawa pada kekufuran. Itu boleh membawa pada kekufuran. Atas ada warna lah sini, itu adalah kekufuran. Nampak tu tak? Tetapi nak turunkan hukum kufur di atas seorang tu, pasti wajib kita kena memperpahakan dia dulu. Kalau dia tak tahu, ya kecek yang tak tahu, Imam Syafi'i kata diuzurkan, diberi maaf. Tapi kalau dia degil, dia kacau, seumpama ahlul ahwa ni Ibnu Taimiyah tak ada kata, kita kata ia kata, ini jadi lagu mana? Di sisi Imam Syafi'i, kalau dia ayat lagu tu jatuh hukum. Mengikut kalau hukum engkau perkara yang apa nama ma'ulima minad-din bid-darurah, jatuh agama bila syak. Nampak tak dah? Ni cara dia dalam Islam. Kita ada dalam agama ni, kita reti belum dalam lagu ni. Itu dah, tu dia. Habis itu. Dua, kaedah yang diajar oleh ulama kita. Ulama kita, seolah kata Ibnu Taimiyah ni bukan ulama lah, mafhumul mukhalafah. Ma lam yajhad atau yastahzi bi asli min usulid din. Itu dia. Selama mana dia itu tak mengingkari ataupun menganying lah, buat sena-sena main dengan usul asal daripada usul asal agama kita. Nampak tu tak? Seolah kata orang ni berjanggut. Berjanggut supaya kambing. Tak boleh. Asal usul agama kita. Asal usul agama kita. Setengah-setengah kata masalah janggut ni bukan masalah usul asal agama. Tak, kita pergi tengok kepada jenis dia. Bukan makna kata usul asal agama sakut pak semaya puasa saja tu, bukan. Benar jelas-jelas kata ini adalah sunnah Nabi. Siapa dia buat senang-senang main jatuh. Sebab Tuhan tak ada kata senang-senang dengan Tuhan satu yang jatuh agama. Senang-senang dengan Rasul pun jatuh. Senang-senang dengan urusan agama pun jatuh. Dalil abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Ayat ni turun kerana fak musyrikun, fak munafikun tak menganying terhadap fak Al-Quran. Fak baca Quran, ahli Quran di kalangan sahabat. Wah ni fak buat uji. Wah ni fak tak pandai kerja, makan tidur, tak pandai buat gapo awak ni.
tu asbabun nuzul, sebab nak boleh turunkan ayat tu. Buka tafsir mana-mana pun ulama kecil lagu tu. Nampak tu dah? Kemudian apabila sena-sena main dengan rupa-rupa orang jaga agama setara tu, panggil royak hak gapo nama masalah janggut ni supaya kambing enggak teruk lagi. Sebab diri Nabi tu adalah Rasulullah tu yang janggut, yang ada rupa, yang siap-siap. Dah, kita dah baca syama'il, kita tahu mana. Nampak tu dah? Tu dia. Baik. Seperti menyebut dengan apa nama, seperti menyebut tidak perlu ada Tuhan yang kita yang itu barulah layak untuk orang itu dihukum ke martak ataupun dibunuh. Ni sampai musyrikun pun tak nak kata lagu ni. Nak kata ni puak hak biladin, puak mulhid ni kata. Nah, puak mulhid tak apa kecil lagu ni. Kita nak kecil orang ada agama, tapi giwak sena-sena dengan masalah agama, wak mudah-mudah masalah agama, dok gi tuduh ulama tu lah. Orang reti rupa agama jadi tok guru, macam-macam dia mewajibkan perkara hak tu yang tak mewajib. Apa hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak wajib? Apa hukum? Di sisi kamu hanya mempertanyakan sangat. Salah kata salah. Kita nak kata salah. Ada pun orang yang ingkar tak ada Tuhan mula tu ittifaq. Tak ada kecek dah. Nampak tak? Kita ada kaciran, matahari di atas ke di bawah. Kita ada mau etika atas atas. Tak ada waktu baik dah lagu tu. Hanya waktu baik di sulbil masalah, di dasar diri masalah tu. Nah, di diri masalah tu barulah kita nak bicara. Ibn Taymiyah sendiri kata laisa li ahadin ayyujiba 'ala an-nas. Nah, laisa li ahadin ayyujaba 'ala an-nas illa ma aujabahu Allah wa rasuluh. Tidak ada jadi kelayak bagi seorang manusia mana-mana pun bahawa dia mewajib di atas orang tertentu, orang mana-mana, malaikat apa hak Tuhan yang kata wajib dan apa hak Rasulullah yang kata wajib. Wajib hukum syarak. Kena Tuhan rakyat, Nabi rakyat, kita mana-mana tak boleh. Pak kita ulama hijau hari hak tu. Sebab kita masuk madrasah, masuk madrasah, mukarrah siap-siap dah nak mengajar gapo-gapo nak mengajar ikut gitu tak boleh. Ya ada siap-siap dah. Kita nak mengajar tu mengajar ni. Mengajar mengikut mukarrah atau yang sekolah itu letak. Kita tu guru lughah Arabiah, mengajar lughah Arabiah. Kita tu guru masalah tafsir, tafsir. Kita tu guru masalah fiqh, fiqh. Pak fiqh bab gapo pula orang suruh mengajar. Ya dok situ. Ikutku aku nak ngajar gapo, aku pandai belaka, aku ngaji belaka 4-5 tahun. Cabut demo kejap lah tu. Buat lagu tu. Tu undang-undang hak dunia. Undang-undang sistem. Pak undang-undang agama. Ikut kita nak ayat lagu mana wajib tak wajib pun tak kena bergaduh dengan Tuhan, tak kena bergaduh dengan Rasul. Tak kena lah tu. Nampak tu tak? Tu kita faham jadi molek kata. Habis itu. Lepas tu nak ayat lagi dia kata wa amma irtikabuhu maksiatan. Ini ingat ke muka kepada masyarakat atau Ibn Taymiyah ni menyalahi dengan para-para ulama. Orang apabila silap di sisi Ibn Taymiyah kafir. Salah begitu. Sebab apa? Ni orang usalli ni buat benda hak sunat mustahab di sisi ulama jumhur, di sisi hak dia kata lah kafir di sisi Ibn Taymiyah. Tahu hak salah buat maksiat tak kafir lagu mana? Itu yang nak ayat pada masyarakat. Tak payah kita nak panggil iman kalau kita nak iftirak di atas orang umpama ni. Oh, imam Ibn Taymiyah iftirak lagu ni. La ilaha illallah. Tak kena lah. Wa amma irtikabuhu ma'siyatan aw taksiran. Kekurangnya taksir ni mana kata tak sempurna lah. Kalau wak tak sempurna. Wak tapi tak sempurna. Aw dhanban kabiran ataupun dosa besar, aw saghiran ataupun dosa kecil. Fa innama yu'alaju bi taubatin wastighfarin. Sesungguhnya cara kita nak lepaskan diri iaitu kita minta ampun, minta taubat. Wa alaihan nus, dan kita itu kena menasihat bi kulli wasail, mana-mana cara pun, semua cara, bi kulli ahyan, tiap-tiap semua keadaan. Semua keadaan. Tu dia.
hakiman kana au mahkuman, pemerintah ataupun ataupun rakyat, tak kira lah orang salah mana-mana pun. Nah, diperintah fi kulli mawaqi', pada tiap-tiap, pada semua tempat kita kena nasihat. Kemudian kalulah kesalahan itu melanggari garisan-garisan merah seperti diajar oleh ulama Islam kita, ulama-ulama kita, tuan-tuan kena kembalilah mempersandarkan asal usul agama menolak hukum Allah, baru dia menafi itu hukum man Allah Subhanahu wa taala sebagainya. Ketika itulah barulah layak orang itu dihukumkan murtad ataupun dibunuh. Ya nak ayat apa kita? Nak ayat kata apabila seorang itu tak kira rakyat ataupun raja, tak kira siapa lah, kalau dia orang beriman, apabila dia itu berlaku dosa, nak buat apa? Taubat diri, istighfar, kena nasihat. Nampak tu tak? Nasihat semua, ikutlah cara-cara manung. Tu dia. Hak ni hak dirayak, dihajar oleh ulama kita. Ada pun orang tolak hukum Tuhan, barulah orang tu dikenakan hukum. Tu. Mana kata Ibn Taymiyah bukan lagu ni. Ibn Taymiyah apabila salah satu, kufur, murtad, kafir. Jadi bunuh lalu dah. Tengok Usali pun kena bunuh di sisi dia. Kita pakai apa dia? Adakah benar? Tak benar. Kalau benar kita nak terima juga, kita nak tolak juga pendapat tu. Walaupun pendapat lain tu belum tentu kita nak tolak. Kita tengok pada alasan, bukan mana kita tolak dia orang. Ahlul ahwa dia benci dia orang dia tak terima. Dia tak tengok ilmu orang waris, dia tak tengok. Dia tengok dia orang. Nampak tak? Akan tetapi apabila orang yang tak kena, walaupun wayak benda wala secara dia tak terima. Kalau benda hak ia kena, tak ada tuai pun dia terima. Seumpama dalam mauqi' hak jahat-jahat tu, ada kata kau orang tuduh pada orang sunnah tu. Nah, qatalahumullah semua tadi tu Allah Subhanahu taala boleh buat lagu mana Tuhan kita ada tak bimbang. Nah, mereka tuduh orang tu, dia terima ilmu. Dia terima, ya amuk, ya pakar gitu. Tuhan tak tahu tapi dia terima. Daripada iblis ke, daripada syaitan ke, daripada jin kafir ke apa tak, dia tak kira dia ambil. Sebab apa? Kena dengan hawa dia. Ni ahlul ahwa. Ada pun ahlus sunnah, bukanlah tu. Ahlus sunnah hak benar lah, hak pura-pura tak ada juga. Nah, hak kenalu tu tak ada juga, hak sungguh. Ia ada batasan dia. Ia ada batasan dia cara nak terima ilmu. Nampak tu tak? Tu dia. Tu dia. Lepas ada tu, gitulah hak yang nak kemukakan kepada masyarakat. Bahaya nak katuk majlis. Pak kita nak nanti tengok perkataan Ibn Taymiyah, kita tak katuk majlis kita insya-Allah. Sekadar itulah dahulu. Semoga kita dapat taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekadar inilah dulu deh. Hak ni hak dia orang muftari dia kata sekadar inilah dulu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wassalamualaikum. Habislah. Nah, lalu kita nak baca pendapat Ibn Taymiyah sendiri. Adakah benar apabila orang itu salah maka hukum jadi kufur, lalu sebagaimana orang ni riwayat? Mari kita tengok kata dia. Dia kata wa qad ittafaqa ahlus sunnati wal jamaah, dan sesungguhnya telah ittifaq ahlus sunnati wal jamaah ala anna ulama al muslimin. Di atas pun dia ittifaq. Senapak suara sebulat suara di atas gapo? Ala anna ulama al muslimin, bahawa sesungguhnya ulama Islam kita tu la yajuzu takfiruhum bimujarradil khata' al-mahd. Tak harus kita menturunkan hukum kufur terhadap mereka dengan semata-mata kesalahan yang dia itu berlaku. Kalau dia salah, ulama Islam lah, bukan orang biasa, ulama. Sebab apa Ibn Taymiyah ayat ulama? Nak ayat tak ulama lagi ia tak kufur. Bagaimana orang awam? Orang awam ni dia tak tahu ulama ni tahu. Pasal ulama salah dengan orang awam salah, hak mana lebih berat? Salah hak ulama ni lebih berat sebab orang ikut. Salah orang awam dia nak ikut. Sekali begitu Ibn Taymiyah kata la yajuzu takfiruhum. Tak harus. Mana haram kita mengkufurkan mereka dengan sebab semata-mata salah.
bal kullu ahadin yu'khadhu min qawlihi wa yutraku. Bahkan tiap-tiap salah satu daripada salah satu orang pada ulama sebut tadi itu, boleh kita ambil pendapat dia dan boleh kita tinggal pendapat dia. Ulama ni boleh kita tinggi mana pun, boleh kita terima pendapat dia, boleh kita tinggal pendapat dia, mengikut teguran daripada ulama juga. Kita tak pakai Imam Malik, dia ayat tak Amr bin Muawiyah. Nah, dia nama Amr, dia gibubuh nama Amr ibn Hakam. Dia gibubuh nama Amr ibn Hakam. Dalam hadis dalam Muwatta, Imam Syafi'i kata bukan nama Amr, wahai tok guru, yang nama Muawiyah anak Hakam. Kita tak pakai pendapat Imam Malik, kita pergi pakai pendapat Imam Asy-Syafi'i. Tak pakai makna kata seorang sahabat ni nama Umar anak Hakam, tak ada dalam senarai sahabat Nabi nama ni. Nampak tak ada. Kita pergi pakai kata bukan sini, kita kata salah ayat ni, dia nama Muawiyah anak Hakam. Tapi dia ayat kata salah, Imam Syafi'i bukan kata sendiri. Orang yang buka cara memikir boleh terima ni. Hal ni maksud Ibn Taymiyah kata, bal kullu ahadin yu'khadhu min qawlihi wa yutrak. Boleh kita ambil, boleh tak terima. Oh, hebat demo ni. Oh, hak ulama ayat tak percaya lagi. Hak ulama juga ada ayat tu kata hak ni silap dah, gelicir. Kita tak pakai hak Zubairi, kita pakai hak Imam Nawawi. Ulama juga tu hak ayat. Bukan mana kata bukan ulama. Kita tak pakai Zubairi kata wajib kita talafuz dalam semaya, bukan al-jahru. Wajib kita talafuz tutur dengan lafaz semaya. Lafaz niat. Bukan menjahat, bukan menyaring seumpama seorang muftari ni nak, bukan. Hatu cara dia tu, hatu cara Islam nak tu. Malaikat illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak ambil bish. Kalau Nabi kata memang kita nak ambil belaka. Sekadar mana kita tahu. Pada mereka kata ada masuk tak sah lah. Kenapa tu? Tapi kita nak ambil mari semua apa Nabi kata masuk, nak ambil juga. Ambil dari balik mana? Ambil balik tak guna. Mansuh dalam agama kita tak bolehnya kita nak makan daging hemah. Hemah bukan hemah wahsy, hemah ahli ni ada orang duk naik ni. Tak boleh kita nak makan. Dulu pada tu boleh makan. Tapi tak pakai hukum tu, ambil hadis tu mai pakai. Pakai macam mana? Pakai macam tak makan. Tu mansuh pun nak ambil. Nasrih pun nak ambil. Nah, hal ni untuk nak amal dengan cara tinggal. Hal ni amal dengan cara buat. Sama-sama amal belaka. Kita tak makan daging hemah, boleh pahala lah. Kita makan daging lembu, boleh pahala. Kenapa? Pahala kita ketika kata daging lembu ni tak boleh kita makan haram. Jadi dosa pula. Sebab memperharamkan benda Allah Subhanahu Wa Taala halal, sampai kan bawa ada seorang tu jatuh agama kalau dia reti. Tu dia. Mana kata Ibn Taymiyah kata, salah satu kufur. Mana? Tak kuasa di kamu nak waktu baik. Pada waktu baik buat apa? Dalam dunia ni tak kuasa nak waktu baik. Pada dia dapat Tuhan. Ya Allah, tak payah nak mengajar masalah hari kiamat kalau tak buat apa nama benda yang sepatut nak sediakan amalan di hari kiamat esok tak buat mengajar hari kiamat kalau nak buat PA perangalah ni enggak sah. Walaysa kullu man yutraku ba'du kalamihi li khata'in akhta'ahu yukaffarahu aw yufassaqahu. Bukanlah tiap-tiap mereka yang kita tinggal perkataan dia tu. Bukanlah tiap-tiap mereka tinggal oleh setengah perkataan dia, pendapat dia, dengan sebab dia salah, yang dia berlaku salah tadi itu, boleh kita nak kufurkan dia dan kita nak memfasidkan dia. Tak, bukan semata-mata gitu. Bal wala ya'thamu. Bahkan tak berdosa langsung. Jangan kata-kata nak kata ulama buat salah tu nak jadi fasik ataupun nak jadi jatuh agama kufur, bahkan terkadang tak berdosa. Awak apa? Fa inna Allah Ta'ala qala fi du'ail mu'minin, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Ya Allah, ya Tuhan aku, jangan ambillah apabila aku ni salah. Wa fi sahih, dalam sahih hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, qala Allah jalla wa ala qad fa'altu, aku mana tak aku maaf terhadap orang salah. Orang salah tu hawi maaf. Bagaimana kita nak hukum kufur? Dah ayat kepada masyarakat Ibn Taymiyah apabila salah kufur lalu. Mana?
Ni dalam majmu' dari Fatawal Kubra, juzuk yang ketiga, muka 475, juzuk yang tiga lah, 475, Darul Kutub Ilmiah, hak 5 jilid. Kita tengok, ada kata ada pendapat ni hak dia kata. Puasa kata kita rakyat tu tengok, tu orang Ibn Taymiyah tu tak boleh pakai dia, kita tengok sendiri. Tengok Ibn Taymiyah pun tak boleh juga, habis dah. Kenapa tu dah? Orang suruh kita tengok sendiri pun tak sih. Orang baca dengar pun tak sih. Hawa lah tu. Bukan kau mana dak hawa. Wa afidatuhum hawa. Hawa. Nampak tu dah? Tu dia. Itulah apa yang kita nak tahu kata. Ibn Taymiyah ni bukan sebagaimana dia mudah-mudah nak kafirkan orang bukan. Bahkan di sisi dia tu apabila kita lihat di dalam kitab namanya Manhaj Ibn Taymiyah fi Mas'alatit Takfir, bagi jadi tadi tu, bagi syekh seorang nama Jawi ke jadi, kita tak ada itu tak ada wari di sini. Ada kitab tu dalam internet pada boleh kita nak baca. Kita baca lama dah. Ada beberapa syarat tak boleh kata orang ni jatuh agama ni kena ragu mana kata tangga dia. Bukan mudah. Bukan semata-mata salah kufur sebagaimana dakwah. Bukan wallahi bukan. Nampak tak? Antara saya tak puas hati, saya nak balik pun tak apa. Royak atau lagu mana royak balik. Tak usah duk kacau, duk ambil daripada kumpul Ahbash, ambil daripada kumpul Hasan As-Saqqaf, ambil daripada kumpul Syi'i Ar-Rawafidhi, puak-puak Ibadhi, puak apa sah. Pas mata kita belakang kita tu. Masa duk kacau nampak tak? Masa duk kacau. Nah, kalau kita kecek bicara masalah ilmu, ambil dah kitab dia. Bah tengok dah kitab dia. Kitab seteru dia tak selamat kita dah ambil. Kita ni ustaz ni, kalau hangpa nak kenal hantar dengan doji akal mudah-mudah, kita tanya seteru ustaz. Ustaz jadi orang molek tak? Pasal saya ni nak boleh benda molek tak daripada maklumat terhadap diri ustaz. Tak. Bagaimana kita lagi pakai ibadhi, pakai benda-benda puak-puak umpama tu Ahbash dan Ahbash ni kurih sekarang lah ni. Nak mengajak pada hak agama Quraisy dulu. Ahbash nampak ada di Lebanon tu, mari duduk di Thailand ni, puak-puak kain subai tu tak ada dengan dia. Nampak tu dah? Tak ada. Dia kira tu ahli sunnah wal jamaah balik sana. Nampak? Sebab tu lah penjabat tercula kita kepada pembesar-pembesar orang jaga agama dan negeri ni kena berada hati tengok hati puak-puak tu. Nah, kalau tak pada tak tengok, akan jadi tumpah darah sama-sama orang Islam kita. Ni Ahbash masuk daripada Lebanon, ada seorang duk mengajar. Duk atas atas member-member dan atas pentah-pentah puak-puak mana kita cek tengok. Nah, puak-puak ni tak ada nak kira ni. Pandai baca kitab tapi tak tahu atas kitab ni mari mana. Nah, tak pandai nak cek tengok ada umur tak ada umur tak ada. Pandai makan. Nampak tu dah? Maaf sikit walaupun kasar tu akan tetapi tak apa nak khabar. Kata gapo jadi gapo. Padahlah kata kita pemuda-pemuda ni buat kajian kata. Nyedok sangat. Nampak? Kita faham molek dah situ dah. Situlah dulu insya-Allah pada perjumpaan kita ni. Mudah-mudahan kita dapatlah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagikan kepada kita. Kalaulah kita nak perkara yang bagus, perkara yang molek, perkara yang benar, jumpa. Kalau tak sih tak ada arah. Nah, kalau tak sih tak ada arah. As'alullah subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil 'ula ay yaj'alana wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.